Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia yang Allah taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita menggunakan segala nikmat-nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi segala apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kedua, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid, terutama kepada imam muda dan juga imam tua dan juga PPMJ Pasir Putih kerana sudi menjemput saya untuk memberi tazkirah pada pagi ini. Alhamdulillah. Saya Cik Muhammad Hashim bin Cik Harun, guru ta'mir di daerah Pasir Putih. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah tajuk yang sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari kita, iaitu macam mana untuk kita mencari keberkatan di dalam kehidupan kita. Dan apabila sebut keberkatan ini, sudah pasti kita semua tahu, dan kita, masyarakat kita pun sudah sinonim dengan perkataan berkat. Berkat-berkat ini adalah perkataan daripada bahasa Arab. Tetapi kita orang Melayu pun kita sentiasa sebut perkataan berkat-berkat. Dan banyak di dalam Al-Quran menyebut tentang perkataan-perkataan berkat ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan barakah? Berkat-berkat ni dengan maksud perkembangan dan juga kebaikan yang seseorang itu dapat daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya boleh kita menyebut bahawasanya maksud berkat di sini ialah memohon restu daripada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kebaikan yang berkembang. Jadi berkat ini tidak syak lagi ia adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu memohon agar Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan dia, memberkati rezeki yang dia perolehi, maka jika Allah kehendaki, maka dia akan memberi berkat kepada kita, kepada seseorang itu. Sebagaimana berkata Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan dia menjadikan daku seseorang yang berkat di mana sahaja aku berada. Surah Al-Maryam ayat 31. Dan di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang keberkatan. Di antaranya di dalam surah Al-Fussilat dan surah An-Namlu, dalam surah Al-Mulk, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Ghafir, dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Anbiya, banyak menceritakan tentang keberkatan. Sebab itulah pentingnya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nak mencari keberkatan. Sama ada kita semasa hidup di dunia dan sehinggalah kita meninggal dunia, masa-masa yang akan datang. Jadi di antara berkat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran iaitu berkat pohon. Pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyyah wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Jadi perkataan barakah ada di dalam ayat surah An-Nur ayat 35, iaitu az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Mana Allah Ta'ala pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu di dalamnya kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkat. Di sini Allah Ta'ala nak cerita tentang pohon yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ayat yang menceritakan berkenaan dengan air yang Allah Ta'ala berkat air tersebut. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Qaf ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i maa'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya. Lalu kami tumbuhkan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Jadi berkatnya air yang Allah Ta'ala turunkan untuk memberi faedah kepada manusia. Lagi ada juga Allah Ta'ala ceritakan berkat ini pada tempat. Pada tempat atau kawasan-kawasan yang Allah Ta'ala memberkati tempat itu. Sebagaimana contoh dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah Ta'ala memberkati tempat di negeri Palestin. Dan juga Allah Ta'ala cerita di dalam surah Al-Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah, iaitu manusia, tempat manusia beribadah, ialah Baitullah di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ini menunjukkan tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Makkatul Mukarramah. Dan ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati pada ayat menceritakan dengan manusia itu sendiri, manusia yang diberkati, sebagaimana surah Al-Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakah ma dumta hayyan. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana sahaja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan salat dan menunaikan zakat selama mana aku hidup. Itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya berkat di dalam kehidupan kita, yang kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kehidupan kita ini sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak doa-doa yang kita baca pada tiap hari, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan keberkatan di dalam kehidupan kita. Hari-hari kita berdoa. Sama ada kita sedar ke kita tidak sedar ke, tapi kita berdoa minta keberkatan. Doa yang paling famous yang kita minta semua hari-hari ke apa? Doa ketika makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita minta berkat rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita. Tiap-tiap kali kita nak makan, mesti kita berdoa minta keberkatan. Kadang-kadang nak baca pun tak ada. Lepas doa pakai makan lagu tu ya. Jadi di antara doa yang kita baca lagi, ketika kita semaya subuh, kita baca doa kunut. Allahumma barik lana, Allahumma barik li fima a'tait. Allahumma
rikli fima a'tai. Kita baca tiap-tiap pagi subuh, kita baca, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala berkatilah daku pada apa jua yang engkau kurniakan. Kita minta kepada Allah taala biar Allah taala berkati kehidupan kita, apa sahaja yang Allah taala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan dak kurniaan itu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa lagi yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita masuk pada bulan Rajab, sekarang kita duduk di bulan Rajab, Nabi ajar kepada kita untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa yang kita baca apabila masuk sahaja bulan Rajab, kita baca, ya Allah ya Tuhanku, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan seterusnya, biarlah kami sampai pada bulan Ramadan. Dan banyak doa-doa yang kita baca, kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama mengajarkan kepada kita biar kita kehidupan kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 5 keberkatan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, yang mana mestilah kelima-lima keberkatan ini perlu kita cari keberkatan. Tak perlu kita cari dan perlu kita ada kelima-lima keberkatan ini yang hamba ingin kongsikan pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan keberkatan pada umur kita. Kita minta kepada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala berkat umur kita. Yang kedua, kita minta keberkatan pada hidup berkeluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya diberkati pada rezeki. Keberkatan pada rezeki kita. Yang ketiga, keberkatan dalam kita hidup berjemaah. Dan yang kelima, keberkatan pada ilmu yang kita pelajari, yang ilmu kita perolehi, kita minta Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita. Jadi setiap sesuatu itu ada kebaikannya, dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada tanda-tanda dia. Kalau ada kebaikan, kalau ada redha Allah Ta'ala kepada kita, maka sesuatu itu akan menunjukkan tanda-tanda. Mesti ada tanda-tanda keberkatan kepada kita. Nah, tanda keberkatan pada umur, lagu mana kita nak tahu umur kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada orang umur Allah Taala takdirkan umur dia panjang. Umur panjang sampai 80, 90, 100 tahun pun ada umurnya panjang. Tetapi ada orang umur dia pendek sahaja. Umur 20-an sudah meninggal dunia. Umur 30 sudah meninggal dunia. Kadang-kadang waktu remaja pun sudah meninggal dunia. Adakah panjang pendeknya umur itu menentukan berkat ataupun tidak berkat? Adakah umur tu panjang menunjukkan dia tu berkat? Adakah umur pendek itu bermakna umur dia itu tidak berkat? Maka tidak semestinya. Tidak semestinya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sebaik-baik manusia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang yang panjang umurnya dan baik pula perbuatannya. Sedangkan seburuk-buruk manusia ialah orang yang paling panjang umurnya tetapi buruk pula perbuatannya. Jadi di sini kita dapat lihat bahawasanya panjang pendek itu tidak semestinya berkat. Apa yang berkat maksud dia dalam umur kita ialah apabila panjangnya umur kita dan banyak pula perbuatan baik yang kita buat. Tidak ada guna kalau kita umur 100 tahun, 200 tahun tetapi kejahatan itu lebih banyak daripada kebaikan. Tidak ada guna, mana itu tanda umur kita tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau umur kita pendek, umur 20, 30, tetapi sudah meninggal dunia. Tetapi dalam keadaan itu perbuatan kita, perbuatan baik kita lebih banyak daripada perbuatan buruk. Maka itulah kita akan
tandanya mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita diberi peluang untuk hidup lama di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak memanfaatkan, kita tidak gunakan peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk kita melakukan segala kebaikan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan kebaikan itu kita akan dapat perolehi semasa kita berada di alam akhirat nanti. Tetapi sekiranya apabila kita menggunakan peluang yang kita ada ini, peluang panjang umur kita, kesihatan yang Allah Ta'ala bagi ini, kita menggunakan dengan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang diteguh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kita akan mendapat seksa azab di akhirat kelak. Maka itulah sepatutnya kita kena kejar, kena buat, kena memperbanyakkan perbuatan-perbuatan yang baik semasa kita hidup di dunia. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kita tidak tahu bila kita akan meninggal dunia. Boleh jadi esok, boleh jadi lusa, boleh jadi sekejap lagi kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkanlah kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, jika seseorang telah mencapai umur 40 tahun sedangkan kebaikannya tidak lebih banyak dari kejahatan, maka syaitan akan mengusap wajahnya sambil syaitan berkata, demi ayahku, wajah ini tidak akan beruntung. Lagi Nabi SAW bersabda, sesiapa yang sudah cukup umur 40 tahun sedangkan kebaikannya tidak lebih dari keburukannya, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk masuk ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Jadi apabila kita ni kalau umur 40 tahun tapi kita masih lalai daripada nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 tahun tetapi kita masjid pun kita tak boleh nak menghadirkan diri. Umur 40 tahun kita tak boleh sembahyang berjemaah 5 kali sehari. Kita asyik dengan kehidupan dunia, kita asyik mengejar dunia, cari piti sama seria, siang malam pagi petang duk cari dunia semata-mata. Maka kata Nabi, tunggulah, bersiap-siaplah untuk masuk ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Jadi apabila kita sampai umur 40 ni, maka perbanyakkanlah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak boleh mari semaya berjemaah 5 waktu, sekurang-kurang kita marilah dak maghrib isyak, duduklah di dalam kuliah-kuliah agama, dak memperbanyakkan solat-solat sunat, qabliyah, ba'diyah, biar menjadi amalan itu, biar menjadi kewajipan terhadap diri kita, sembahyang duhanya dan lain-lain lagi, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak keberkatan di dalam hidup berkeluarga. Kita nak dalam keluarga kita biarlah keluarga yang bahagia, yang memiliki ketenangan dan juga kebahagiaan di dalam sesebuah rumah tangga. Barulah kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa melahirkan rasa kasih sayang di antara suami dan isteri dan juga anak-anak, saling nasihat menasihati, saling hormat menghormati, percaya mempercayai di antara satu sama lain. Sebagai seorang ketua keluarga, si suami dia kena kasih sayang, kena hormat kepada isteri dia dan juga kepada anak-anak dia. Begitu juga dengan si isteri, kena taat kepada suami dia. Begitu juga dengan anak-anak, kena kasih, kena sayang kepada kedua orang tua, kena hormat dia, kena menghormati mereka berdua. Barulah akan lahirnya keberkatan di dalam rumah tangga. Tetapi kalaulah keluarga tu tidak rasa kasih sayang di dalam keluarga, suami tidak sayang kepada isteri,
Isteri tidak sayang kepada suami, anak-anak tidak menghormati ibu bapa, anak-anak derhaka kepada ibu bapa, isteri derhaka kepada suami, bercakap dengan isteri dengan suara yang kasar, anak-anak panggil ibu bapa dengan panggilan yang tidak sepatutnya, apatah lagi dah si anak-anak sanggup menyupuh ibu bapa, sanggup memukul ibu bapa, dan yang lebih teruk ada anak-anak yang sanggup bunuh ibu bapa. Ini suatu kecelakaan yang besar yang berlaku di dalam masyarakat kita pada hari ini. Ini nak menunjukkan bahawasanya keluarga itu keluarga yang tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita timbulkan, kita semai di dalam keluarga kita sifat rasa kasih sayang kepada pasangan hidup kita dan juga anak-anak kita, kerana mereka lah merupakan tulang belakang keharmonian rumah tangga kita. Sebagaimana yang ditunjuk oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah yang manusia yang paling baik terhadap keluarga. Manusia yang paling baik terhadap keluarga ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kepada semua isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang kepada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita contohi dalam kita nak mendirikan rumah tangga. Bukan setakat kita kahwin saja, bukan setakat kita kahwin ni hanya kepada nak melepaskan nafsu semata-mata, tetapi lebih besar daripada itu kita nak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan suami isteri haruslah mampu menampilkan peribadi yang comel, peribadi yang baik, contoh yang baik kepada anak-anak. Akhirnya dapatlah menimbulkan rasa tenteram, rasa senang, rasa harmoni dan juga rasa kerinduan di dalam rumah tangga. Bila suami pergi kerja, isteri berasa rindu, teringat kepada si suami. Suami duduk di pejabat, suami duduk bekerja, suami pun teringat ke isteri duduk rumah, berasa rindu, berasa nak balik. Ibarat kalau tengah hari tu nak pergi makan nasi, nak balik rumah kerana ingat kepada isteri, rindunya kepada isteri. Tu tanda berkat di dalam rumah tangga. Isteri duduk tunggu-tunggu suami balik kerja. Suami balik kerja pukul 5, isteri sudah tunggu di muka pintu. Duduk tengok jam. Kejap-kejap tengok je, kejap-kejap tengok je. Tak sabar nak tunggu kepulangan suami dia. Rindu sangat nak berjumpa dengan suami dia. Tu tanda keberkatan di dalam rumah tangga kita. Bukan kata apabila suami balik maka isteri buaya. Balik dah habis, awal klik hari ni. Ataupun si suami pula apabila balik daripada kerja tak balik tu ke rumah, tetapi pergi tempat lain dulu. Sebab apa? Serabut balik rumah. Klik rumah pun ngepek, bini ngepek juga. Maka pergi tempat-tempat lain dulu. Ni nak menunjukkan bahawasanya tidak ada keberkatan di dalam rumah tangga. Jadi kita kena ingatlah, di atas rasa kasih sayanglah pasangan dalam keluarga dapat melayari bahtera di dalam kehidupan dalam keadaan aman dan damai. Dan dalam keluarga juga kita perlu ada tarbiyah. Di dalam rumah tangga kita perlu ada tarbiyah, iaitu pendidikan. Kerana pendidikan merupakan satu benda asas bagi setiap manusia. Jadi para suami memainkan peranan yang cukup penting, memainkan peranan yang cukup berat dalam untuk mendidik ahli keluarga untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya isteri kita menjadi isteri yang baik dan juga anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasul dan juga taat kepada kedua orang tua kita. Bukanlah sebagai seorang suami ni kerja dia adalah nak cari piti semata-mata.
Bukan itu semata-mata, tetapi pendidikan itu adalah utama untuk melahirkan generasi yang berakhlak. Jadi kita sebagai suami, kita lah menjadi contoh kepada isteri dan juga kepada anak-anak kita semua. Jadi muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan ciri-ciri baitul muslim dalam keluarga tersebut. Dan keluarga yang tidak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan pergolakan dan juga perselisihan sesama suami isteri itu tadi, dan juga antara anak dan juga ibu bapa tersebut, dan akhirnya boleh jadi membawa kepada penceraian. Apabila berlakunya penceraian di dalam sesebuah keluarga, maka menyebabkan anaklah yang akan menjadi mangsa. Anak akan tersisih, anak akan terbiar, dan akhirnya anak ini tidak ada hala tuju, dan akhirnya mereka terlibat dengan gejala-gejala sosial yang tidak sepatutnya berlaku. Jadi itulah yang berlaku di dalam masyarakat kita yang perlu kita ambil berat. Biar kita ada berkat di dalam keluarga kita. Yang ketiga, kita nak berkat pada rezeki kita. Kita nak berkat di dalam rezeki kita. Rezeki yang berkat adalah rezeki yang diperolehi daripada sumber yang halal. Sumber yang halal maknanya kita bekerja, kita cari makan, pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Kita buat pekerjaan adalah pekerjaan yang Allah Ta'ala berkati pekerjaan kita. Bila Allah Ta'ala berkat pekerjaan kita, insya-Allah hasil gaji yang kita dapat, apa yang kita perolehi, maka itulah hasil pendapatan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan setakat kita dapat hasil ataupun gaji yang halal, bahkan kita belanjakan juga kepada jalan, ataupun kita membeli ataupun kita guna benda-benda adalah untuk benda yang halal. Dia itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita masuk benda halal dah, tetapi belanja pula dengan cara yang haram. Hak tu juga tidak diberkati. Kita nak biar masuk sumber yang halal dan kita membelanjakan dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Jadi apabila kita mensyukuri segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Taala akan memberkati rezeki kita. Walaupun rezeki kita sikit, bila berkat insya-Allah akan mencukupi. Tetapi kalau masuk rezeki kita walaupun banyak sekalipun, tetapi kalau tidak ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah tanda Allah Ta'ala tidak berkat rezeki yang kita perolehi. Gaji 5,000 tetapi tak cukup semacam. Ada orang yang gaji 1,000, 2,000 tetapi alhamdulillah cukup. Dak keperluan anak-anak, keperluan isteri cukup alhamdulillah, walaupun hidup dalam keadaan tidak mewah seperti orang lain, tetapi alhamdulillah cukup untuk keperluan anak dan juga isteri. Itu tanda mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud makanan untuk seorang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan untuk 2 orang mencukupi untuk 2 orang, dan makanan yang 4 orang mencukupi untuk 8 orang. Jadi hadis ni nak ayat kita supaya apa? Supaya kita ni ada sifat qanaah, supaya kita ada sifat berpada-pada, cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kita perlu berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, dan kita jangan sekali-kali kita membazirkan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kadang-kadang kita bila lapar, kita macam-macam kita nak beli, macam-macam makanan yang kita nak beli, akhirnya makanan tersebut dibuang begitu saja. Itu menjadi satu pembaziran yang
perbuatan tersebut tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan Allah taala tarik keberkatan daripada rezeki yang kita makan. Jadi kita makan cukup sekadar untuk keluarga kita. Sekadar kita sahaja, jangan kita melampaui dalam kita berbelanja di dalam keluarga kita. Jadi perlu kita ada sifat qanaah di dalam diri kita. Lawan kepada sifat qanaah ialah sifat tamak, sifat yang dicela oleh agama kita. Jadi sekali-kali jangan kita ada sifat tamak di dalam diri kita. Tak kira lah tamak dari sudut makan ke, tamak dari sudut berbelanja, dari sudut belanja nak beli pakaian, nak beli begitu, nak beli begini, sedangkan benda itu sudah ada, tetapi kita asyik nak beli, akhirnya benda tu kita tidak pakai mana juga, akhirnya membawa kepada pembaziran. Dan apabila berlaku sedemikian, maka lagu mana kita nak mendapat keberkatan dalam rezeki yang kita cari. Jadi salah satu cara untuk kita menanamkan sifat qanaah di dalam diri kita dan juga di dalam keluarga kita, kita nak ajar kepada anak kita lagu mana supaya kita ni menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, adalah kita sentiasa mengajar kepada mereka menyebut kalimah alhamdulillah di atas setiap perbuatan dan perkara baik yang kita terima. Sama ada sedikit ataupun banyak, sentiasalah kita menyebut alhamdulillah. Kita ajar kepada anak-anak kita menyebut perkataan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap apa yang datang kepada kita itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukur banyak-banyak. Walaupun kita dapat makan nasi dengan telur dadar pun alhamdulillah, syukur kepada Allah. Walaupun kita dapat makan nasi dengan ikan kering, ada budu, ada ulai-ulai, walaupun tak makan ayam, walaupun tak boleh makan pizza hut, walaupun tak boleh makan hok sedap-sedap pun, kita juga kena mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh makan pun alhamdulillah. Kita tengok saudara-saudara kita yang berada di negara hok sedang bergolak dengan peperangan, mananya mereka dibom di sana sini, mereka nak makan nasi pun tak boleh. Kalau mereka boleh dapat nasi saja pun tak apa dah, ada nasi, boleh makan roti pun tak apa, alhamdulillah. Sebab itulah kita kena bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah Ta'ala takut-takut Allah Ta'ala tarik segala nikmat yang kita ada. Boleh jadi makanan kita boleh ada, makanan kita boleh beli, tetapi bila Allah nak tarik, Allah Ta'ala tarik kesihatan kita. Bila Allah Ta'ala tarik kesihatan kita, walaupun piti banyak secara mana pun, hak tu tak boleh makan, hak ni tak boleh makan, hak tu tak boleh makan. Tu tanda Allah Ta'ala sudah menarik nikmat yang selama ni ada pada kita. Tu pun juga kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Boleh juga makan, walaupun tak boleh makan daging, tak boleh makan, ni tak boleh makan, darah tinggi kecaman ni boleh juga makan. Ada orang lain makan dengan apa? Suap air dengan setera sahaja. Sebab Allah Ta'ala sudah tarik nikmat makan. Masuk air dengan minum susu, masuk melalui wayar, masuk minum, tak makan nasi, tak apa. Jadi banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sentiasalah kita mengucap alhamdulillah. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, tiada seorang pun yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa kecuali dikabulkannya, dan dia memperolehi salah satu daripada 3 keadaan, iaitu dipercepatkan penerimaan doanya di dunia, disimpan ataupun ditunda untuk sampai ke akhirat, atau diganti dengan mencegahnya daripada musibah, iaitu bencana yang serupa dengannya. Jadi rezeki ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Untuk menambah keberkatan, hendaklah kita membiasakan diri kita menjadi orang yang pemurah, memupuk sifat yang pemurah di dalam kehidupan kita, dan buangkanlah sifat-sifat bakhil di dalam
hati kita. Biar kita jadi pemurah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, bukan hak kita semata-mata, tetapi ada hak-hak mereka yang lain juga. Ada hak isteri kita, duit kita. Ada hak untuk anak-anak kita. Ada hak, boleh jadi ada hak kepada anak-anak yatim dan juga orang-orang yang lain yang mereka lebih memerlukan lebih memerlukanlah daripada kita. Itu ayatnya keberkatan pada rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita cari itu mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, keberkatan dalam berjemaah. Kita nak hidup di dalam berjemaah biar kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, keberkatan pada ilmu. Jadi kita belajar ilmu, kita mendengar ilmu, kita belajar menadah apa sahaja. Belajar kita ni, kita nak supaya Allah Ta'ala memberkati ilmu yang kita pelajari, iaitu ilmu yang memberi manfaat kepada diri kita dan juga ilmu yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Dan ilmu ini kita dapat beramal. Bukan setakat kita boleh, kita nak beramal supaya ilmu itu sebati dalam diri kita, dan mudah-mudahan segala amalan kita, segala perbuatan kita, segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan untuk kita mencari keberkatan di dalam kehidupan kita. Jadi setakat itulah sahaja kuliah hamba pada pagi ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, ada yang tersalah, itu adalah kejahilan dan kelemahan diri hamba sendiri. Hamba sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'alna min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli as-su' wa ahli ad-dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.